Hai, Assalamualaikum. Apa khabar anak-anak murid cikgu semua? Cikgu harap semuanya berada dalam keadaan sihat. Pada hari ini kita akan teruskan sesi pembelajaran Bahasa Melayu. Kita akan lihat pada tema 6, Kelestarian Alam. Unit 18, tahukah kamu? Dengan tajuknya Keindahan Hutan Hujan Borneo. Jadi sebelum meneruskan pembelajaran, cikgu nak kamu ada buku teks Bahasa Melayu Jilid 2 bersama-sama dengan kamu buka pada halaman 39. Kita akan belajar tajuk Keindahan Hutan Hujan Borneo. Tapi hari ini kita akan fokuskan lebih kepada pembelajaran tata bahasa. Mari kita lihat yang seterusnya. Standard kandungan pada hari ini 5.1 memahami fungsi dan menggunakan golongan kata mengikut konteks, dan standard pembelajaran 5.1.2 memahami dan menggunakan kata kerja mengikut konteks. Pada hari ini kita akan belajar bidang tata bahasa. Kita akan lebih fokus kepada kata kerja pasif. Bagaimana kedudukan kata kerja pasif ini di dalam ayat pasif. Mari kita lihat objektif pembelajaran pada hari ini. Di akhir pembelajaran, murid dapat menggunakan sekurang-kurangnya 5 daripada 7 kata kerja pasif mengikut konteks ayat dengan betul berdasarkan teks. Dan kamu lihat kriteria kejayaan yang kamu perlu capai dalam belajar pada hari ini, dalam sesi pembelajaran pada hari ini. Jadi murid-murid, mari kita teruskan kepada pengertian apa itu kata kerja pasif. Kata kerja pasif ialah kata kerja yang terdapat dalam ayat pasif yang memberikan penekanan kepada objek asal. Apa itu kata kerja pasif? Kata kerja pasif ialah kata kerja yang terdapat dalam ayat pasif. Biasanya kata kerja pasif ini dieja dengan kata kerja dan diletakkan sekali dengan kata di. Itu untuk kata kerja pasif pelaku diri ketiga. Biasanya kamu akan belajar kata kerja pasif diri ketiga, pelaku diri ketiga. Dia ada diletakkan kata di hadapan kata kerjanya. Okey, kita akan tengok contoh. Kalau ayat aktif menendang, bila dipasifkan menjadi ditendang. Ayat aktif yang lain menggoreng, dipasifkan menjadi digoreng. Mencuci dipasifkan menjadi dicuci. Manakala ada juga beberapa perkataan lain yang boleh digunakan yang membawa maksud tidak disengajakan, tetapi itu ialah kata kerja. Contohnya terketuk, tersepak, terlanggar. Juga boleh disertai dengan kata sendi oleh. Contohnya terketuk, tersepak dan juga terlanggar. Tidak disengajakan. Bagaimana hendak digunakan dalam ayat nanti kita akan lihat bersama-sama. Jom kita teruskan. Baiklah, mari kita lihat info bahasa yang dipaparkan pada halaman 39. Kalau kamu lihat buku teks, kamu boleh tengok di bahagian bawah. Ayat aktif diberikan contoh ialah ayat aktif. Bagaimana ayat aktif itu hendak dipasifkan. Kedudukan struktur ayat itu bagaimana dan apa terjadi dengan kata kerja yang telah dipasifkan daripada aktif menjadi pasif. Kita lihat contoh ayat aktif. Ali memijak kasut saya. Baik, di sini kita lihat Ali bertindak sebagai pelaku. Memijak merupakan kata kerja aktif, manakala kasut saya ialah objek. Apabila dipasifkan, objek ini akan berada di hadapan. Jadi, kasut saya terpijak oleh Ali. Kasut saya ialah objek, manakala terpijak merupakan kata kerja pasif dan kata sendi oleh diletakkan selepas kata kerja pasif terpijak dan diikuti oleh pelaku diri ketiga iaitu Ali. Jadi ini adalah struktur ayat bagi ayat pasif. Bagaimana kata kerja transitif, kata kerja transitif aktif iaitu memijak boleh ditukarkan kepada kata terpijak apabila dipasifkan ayatnya. Okey. Baik, cuba lihat kata oleh ini. Kasut saya terpijak oleh Ali. Okay. Ali ini ialah pelaku. Jadi sebelumnya hadir kata sendi. Kata sendi oleh ini sebenarnya kamu boleh letak ataupun tidak letak. Itu adalah pilihan optional. Kalau kamu tulis kasut saya terpijak Ali, betul. Kasut saya terpijak oleh Ali juga betul. Cuba lihat, kasut saya terpijak Ali juga betul ya. Dan ada satu lagi perkataan yang kita gunakan selain pada terpijak iaitu dipijak. Kasut saya dipijak oleh Ali. Okay, maksud terpijak ni adalah tidak disengajakan. Kasut saya terpijak oleh Ali.
Jadi Ali itu tidak sengaja memijak kasut saya. Jadi apabila kita letak perkataan dipijak, maka maksud ayat itu menunjukkan bahawa Ali itu sengaja memijak kasut saya. Itu juga betul ya. Jadi kita akan lihat contohnya ya. Contoh ayat pasif. Cuba lihat perbezaan ayat aktif dengan ayat pasif. Yang pertama, kata kerja ayat aktif ni kata kerjanya biasanya berimbuhan awalan me sebagai penanda. Kamu lihat ayat pasif pula kata kerja yang berawalan di berserta dengan kata sendi oleh. Kita lihat dulu contoh. Naufal memandu kereta itu. Memandu merupakan kata kerja transitif, memandu, ada imbuhan me. Imbuhan me itu menjadi penanda bahawa ayat itu ialah ayat aktif. Jika dipasifkan, kereta itu dipandu oleh Naufal. Tengok, dipandu. Ada kata kerja yang berawalan di dengan diikuti sekali dengan kata sendi oleh. Okay. Oleh itu boleh letak ataupun tidak. Kedua-duanya betul ya. Lihat yang seterusnya, Ali mencuci kereta itu. Kereta itu dicuci oleh Alia. Maafkan saya, Alia mencuci kereta itu. Kereta itu dicuci oleh Alia. Akif membaca buku cerita dibaca oleh Akif. Ali menyusun kerusi disusun oleh Ali. Jadi murid-murid senang kan? Mudah saja sebenarnya belajar ayat pasif ini. Jadi jika kita faham kata asalnya ialah kata kerja transitif yang mana awalan me itu menjadi penanda bahawa ayat itu ayat aktif dan kata kerja ialah kata kerja transitif. Apabila dipasifkan, kata kerja tersebut mesti ditukarkan dengan awalan di dan diikuti oleh kata sendi oleh. Baiklah murid-murid, seterusnya kita akan lihat buku teks halaman 39. Mari kita baca bersama-sama teks tentang keindahan hutan hujan Borneo. Jadi cikgu nak kamu buka buku teks ataupun kamu boleh menonton video ini dan kita baca bersama-sama. Baiklah murid-murid, mari kita lihat pada gambar pertama, kita baca bersama-sama. Kamu boleh membuka buku teks halaman 39 ataupun hanya menonton video ini. Janji kita belajar dan juga baca bersama-sama. Okey? Baiklah, murid-murid berkumpul setelah tiba di pusat penemuan hutan hujan Sabah. Taklimat ringkas diberikan oleh Cikgu Haris. Murid-murid mendengar taklimat dengan tekunnya. Berdasarkan teks yang kita baca bersama-sama ni, kamu rasa perkataan yang mana menunjukkan kata kerja pasif? Betul. Kata kerja pasif ialah kata kerja yang ditandai dengan warna merah. Cuba kamu lihat perkataan mana warna merah. Perkataan diberikan. Jadi diberikan merupakan kata kerja pasif. Diikuti oleh kata sendi oleh dan Cikgu Haris bertindak sebagai pelaku. Jadi diberikan ialah kata kerja pasif. Dan ayat ini ialah ayat pasif. Diberikan di bawah ialah contoh kata kerja pasif diarahkan. Jadi cuba kita bina ayat berdasarkan kata kerja pasif diarahkan. Bagaimana caranya? Kita tulis dulu diarahkan di bawah. Saya sertakan sekali dengan kata sendi oleh. Ingat, kata sendi oleh letak boleh, tak letak pun boleh. Tidak ada masalah. Tetapi saya lebih suka kamu letak kata sendi oleh selepas kata kerja pasif. Cuba lihat diarahkan oleh. Jadi bagaimana hendak menulis ayatnya? Murid-murid diarahkan oleh Cikgu Haris untuk menjaga keselamatan diri. Ini adalah cara bagaimana nak menulis. Mari kita lihat gambar yang kedua. Murid-murid berjalan mengikut laluan pejalan kaki yang disediakan oleh pihak berkuasa. Laluan ini penting untuk memastikan tumbuhan kecil tidak terpijak oleh pengunjung. Jadi kamu lihat teks ini tentang murid-murid ini dah masuk ke dalam hutan dengan melalui laluan pejalan kaki. Jadi dalam teks ini perkataan manakah yang menunjukkan kata kerja pasif? Kan kamu sudah nampak. Kata kerja pasif diwarnai dengan tanda dengan warna merah, iaitu terpijak. Terpijak merupakan kata kerja pasif diikuti oleh kata sendi oleh dan juga pengunjung sebagai pelaku. Jadi diberikan contoh kata kerja pasif di bawah ialah terlihat. Jadi mari kita bina bersama-sama ayat ini. Kita tulis dulu terlihat oleh.
Burung enggang. Kamu nampak burung enggang di atas. Okay? Terlihat oleh. Terlihat ini adalah melihat secara tidak sengaja. Jadi siapa yang melihat secara tidak sengaja? Dia nampak burung enggang tu. Siapa? Murid-murid lah, kan? Jadi kita cuba tulis burung enggang terlihat oleh murid-murid. Ataupun burung enggang terlihat oleh murid-murid. Okay. Jadi kalau kamu nak meluaskan ayat ni menjadi ayat yang lebih baik, kamu boleh tulis cikgu contoh. Cikgu berikan contoh ayat yang lengkapnya lah ya. Burung enggang yang sedang bertenggek di atas dahan sepohon pokok terlihat oleh murid-murid. Burung enggang, okay, kamu tengok burung enggang tu dia berada di atas dahan sepohon pokok. Dia bertenggek di atas dahan sepohon pokok. Dan burung itu terlihat oleh murid-murid. Jadi ini adalah satu contoh. Ayat yang kedua ini adalah contoh ayat yang lengkap dan juga baik untuk kamu gunakan. Ayat pertama boleh, yang kedua pun lagi baik. Baiklah, mari kita lihat dan juga baca untuk gambar yang ketiga. Lawatan ini bermanfaat kepada murid sekolah. Mereka belajar tentang kepentingan ekosistem hutan. Ilmu tentang penjagaan alam sekitar dapat diamalkan oleh murid-murid dalam kehidupan seharian. Baiklah murid-murid, dalam perenggan yang ketiga ini, ilmu tentang penjagaan alam sekitar merupakan subjek ayat. Diamalkan pula merupakan kata kerja pasif yang diikuti oleh kata oleh, iaitu kata sendi oleh, dan murid-murid bertindak sebagai pelaku di dalam ayat ini. Manakala dalam kehidupan seharian merupakan pelengkap bagi ayat ini. Jadi kata kerja pasifnya ialah diamalkan dan diberikan contoh kata kerja pasif yang lain iaitu dicatat. Mari kita bina ayat berdasarkan kata kerja pasif dicatat ini. Kita tulis dulu di bawah, dicatat oleh. Maklumat-maklumat penting, cuba kamu lihat. Murid-murid sedang mencatat nota kan? Jadi kita mulakan perkataan dengan mulakan ayat dengan maklumat-maklumat penting. Mereka mesti mencatat maklumat penting. Maklumat-maklumat penting dicatat oleh murid-murid. Mudah kan bina ayat? Jika kamu ada ayat yang lebih baik, kamu boleh bina. Seperti contoh, maklumat-maklumat penting dicatat oleh murid-murid di dalam buku tulis. Ini adalah contoh bagaimana cara untuk menulis ayat. Baiklah murid-murid, sampai di sini sahaja sesi pembelajaran kita pada hari ini. Cikgu harapkan kamu dapat melengkapkan tugasan yang telah cikgu berikan kepada kamu. Yang pertama, tugasan dalam buku aktiviti, dan yang kedua, tugasan kuis yang cikgu berikan dan pautannya ada di dalam grup kelas. Sehingga kita berjumpa lagi pada sesi pembelajaran yang akan datang. Jika ada sebarang pertanyaan dan juga sebarang perkongsian, kamu boleh hubungi cikgu seperti biasa. Okey? Sehingga kita berjumpa lagi. Assalamualaikum. Bye.